Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang saya umumkan minggu lepas, kita bermula pada bulan ini, bulan 11 November ini, kita akan tambah lagi satu kitab yang baru untuk dipelajari. Kitab ni dah lama, baru untuk kita belajar sinilah, untuk saya punya. Mungkin ustaz lain pun dah mengajar sebelum daripada ini, cuma ini di antara permintaan supaya dibacakan kitab hukum makmum dan juga imam. Jadi kita akan berselang-selilah dengan kitab halal wal haram yang kita dah baca sampai 1/3 lebih kurang. Minggu pertama dan ketiga, ingatlah minggu pertama 3 kitab ni, Al-Qaulul Tam fi Ahkamil Imam wal Ma'mum. Minggu kedua, keempat dan kelima. 5 ni 3 bulan sekali ada. 2, 4, 5 Al-Halal wal Haram fil Islam. Kita bagi lebih sikit pada Al-Halal wal Haram sebab dia tebal. Yang ni tak banyak mana, tuan-tuan. Sekejap nanti habis. Baik, tuan-tuan muslimat yang dirahmati, itu yang pertama. Yang kedua, kitab hayam malam ni yang tu untuk tuan-tuan belilah. Nah, jadi harta tuan-tuan sendiri. Jadi boleh beli, siapa yang tak bawa duit boleh ambil dulu. Lepas ni Encik Osman Zailani. Osman bin apa? Kan Zailani. Abang kita. Nah, bendahari masjid, tuan-tuan. Muslimat yang dirahmati sekalian. Baik. Ada lagi satu kitab wakaf. Kitab wakaf pun banyak, 100 buah tak silap saya. Tapi malam ni tak nampak. Tak nampak kitab. Abang Man tak main orang ni. Nah, dia yang bawa nanti. Tapi mungkin tak bawa malam ni. Tuan-tuan nak beli boleh ambil. Yang tu tak bawa duit tak apa ambil. Lepas ni bayar. Jangan tak bayar sudah. Nasi lemak boleh tahan lagi, kitab tak bayar teruk. Kita nak mengaji Quran tak berkat lah. Bayarlah, tuan-tuan. Jadi untuk kitab yang kita belajar boleh belilah masjid. Benar-benar jangan nak jual belilah masjid lah. Nah, baik. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kitab tajuk dia terjemahan kitab Rumi. Kita guna Rumi sebab banyak permintaan Rumi, sebab dia kata Jawi dah pandai dah, nak belajar Rumi lah pula. Jadi kita guna yang Jawi pun ada. Siapa-siapa yang tak boleh baca yang Rumi, beli Jawi lah. Harga tak tahu, lebih kurang kot. Harga sini 15 tapi diskaun jadi RM12. Baik. Terjemahan Al-Qaulul Tam. Al-Qaulul Tam fi Ahkamil Imam wal Ma'mum tu memang bahasa Arab asal dia. Maka diterjemah ke dalam bahasa Melayu oleh Datuk Syekh Allahyarham Datuk Syekh Haji Zakaria bin Haji Ahmad Wan Besar, bekas ahli Majlis Fatwa Kerajaan Negeri Kedah.
Baik, dia ada dua, juzuk satu dan juzuk kedua sekali, dua juzuk. Okey. Jadi kita terus masuklah tuan-tuan ke dalam pendahuluan. Kita pergi pendahuluan sikit sebab dia terjemahan saja. Nah, kalau kita asal Arab mungkin saya akan mula lebih mula yang lain dulu lah. Baik, pergi pendahuluan dia. Terus kita baca yang Melayu lah, yang Arab tu tak apa, saya dah baca tadi pendahuluan saya, iaitu tuan-tuan baca sendiri. Nak ringkaskan masa. Nah, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala dalam pendahuluan ini, bismillahirrahmanirrahim, maka dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala dapatlah saya menterjemahkan sebuah kitab fiqh yang terkenal pada zaman silam, iaitu kitab Qaulu Tam. Sepatutnya buat Al-Qaulu At-Tam, ikut asal lah. Al-Qaulu Tam, baca terus. Nak baca satu-satu, Al-Qaulu At-Tam fi ahkamil ma'mum wal imam ala mazhabil imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Baik, kitab ini dikarang oleh siapa? Karangan Al-Imam Al-Muhaqqiq Al-Habru Al-Humam. Al-Muhaqqiq ini dia sampai tahap boleh mentahqiqkan kitab. Nah, tuan-tuan sekalian, Al-Habru ini ialah dakwat, makna dia banyak ilmu lah. Nah, Al-Humam, Syihabuddin juga gelaran. Syihab itu bintang, ad-din agama. Syihabuddin bintang agama. Bukan bintang filem, bintang agama. Nama dia Ahmad. Nama dia Ahmad. Ada kitab tulis Muhammad. Ada kitab tulis Muhammad, sini tulis Ahmad. Jadi macam nama Nabi jugalah. Nama Nabi masyhur Muhammad, tapi disebut dalam kitab Taurat Ahmad. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dalam kitab Taurat. Baik, jadi nama dia Ahmad yang masyhur dengan gelaran Ibnul Imad. Jadi nama dia Ahmad bin Al-Imad. Panggil Ibnul Imad. Macam Abdullah bin Omar dipanggil Ibnu Omar. Macam tu. Bin Yusuf. Yusuf tu Tok Wan dia lah. Al-Imad tu pak dia. Al-Masri sebab dia orang Mesir. Kemudian Akfahshi, satu wilayah di Mesir. Al-Masri itu negeri Mesir, Al-Akfahshi itu satu daerah ataupun wilayah di Mesir. Maknanya dia adalah orang Mesir. Meninggal dunia pada tahun 808 Hijrah. Lama lah tuan-tuan. Nah, 808 Hijrah lah, 1400, lama dah kita. Terjemahan ini pada mula-mulanya ialah sebagai catatan untuk kegunaan bagi saya sendiri, kata Syekh Zakaria. Dia guna untuk dia sendiri sepatutnya, hanya untuk dia. Dia terjemah catat untuk dia sendiri asalnya. Semasa menyampaikan pelajaran ataupun mengajar kuliah di majlis-majlis rancangan takmir masjid dan surau negeri Kedah Darul Aman. Itu asal dia. Kemudian dia buat satu kitab. Dimaklumkan bahawa kitab tersebut tidaklah saya terjemahkan semua sekali. Dia tak terjemah semua daripada A sampai Z. 100% tidak. Dan mana-mana masalah yang jarang berlaku. Dalam masalah solat jamaah yang jarang berlaku, dia tak tulis lah. Dia jadi macam buang masa ataupun menebalkan kitab. Bila tebal kitab orang tak nak baca. 100% tidak. Dan mana-mana masalah yang jarang berlaku dalam masyarakat kita, dia tidak akan ambil. Kalau berlaku di Arab saja, dia tak ambil lah. Dia ambil yang berkenaan di yang budaya Melayu ataupun di tanah Melayu saja, yang biasa kita buat ataupun biasa kita silap. Saya tinggalkan supaya terjemahan ini tidak ternampak besar. Dia tinggal tak terjemah sebab dia tak nak nampak kitab ni besar. Bila besar tak nak ngaji lah. Nah, besar ni pun RM15. Kalau besar lagi macam lembu lah. Jadi 30 tak boleh yang mahal. Kitab ni paling mahal pun 10. Atas pada 10 tu gelem kepala, tuan-tuan. Saya mudah muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, 10 ring tak boleh. Kitab masalah mahal.
Nak tulis kitab, tulis nipis-nipis macam ni. Jangan tulis kitab tebal-tebal. Sebab tu kitab tafsir pun orang buat nipis-nipis. Macam tafsir yang saya baca di Masjid Aman, Amrul Asir tu, tebal-tebal ni 30 kitab, 30 juzuk. Satu juzuk tebal-tebal ni saja. Jadi kita nak baca pun tak takut sangatlah tengoknya. Tengok kitab tu dia sampai 15 jilid, satu jilid ni dia 500 muka surat, memang jengkreng tu. Nah, orang tak suka. Sebab tu nak buat kitab, biar kita buat nipis-nipis saja, biar tulis banyak tak apa, tapi nipis-nipis satu jilid begitu. Nah, besar-besar orang tak beli. Baik, tuan-tuan, timdam, muslimat yang dirahmati sekalian. Seperti mana kita maklum, dia nak masuk. Seperti mana kita maklum bahawa solat berjamaah itu solat berjamaah. Jadi tuan-tuan, kita kena belajar tentang solat jamaah. Kita belajar tentang solat hak biasa tu, Munyatul Musalli, baca kitab Munyatul Musalli, kitab bab solat saja. Jamaah pun tak banyak, dia bab masbuk tuan-tuan. Masbuk dengan muafiq. Kita nak solat jamaah tak boleh pakai ilmu yang kita belajar bab solat. Kita nak guna ilmu itu nak pi jadi makmum tak boleh pakai. Nah, tak boleh pakai. Sebab buat contoh gini, kalau kita masuk, kalau solat maghrib, kita duduk mengaji solat maghrib ni 3 rakaat. 3 rakaat. Rakaat pertama, yang kedua tu dia ada tahiyat awal. Yang tiga dia ada tahiyat akhir ataupun tasyahud awal, tasyahud akhir. Tiba-tiba kita datang masbuk, terlewat 1 rakaat. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, kita datang tu terlewat 1 rakaat, maka kita sudah, imam sudah bangun kedua, kita baru sampai. Maka kita pun takbir Allahu Akbar, ikut imam lah. Nanti imam masa lepas sujud yang kedua, dia akan duduk tahiyat awal, sebab dia rakaat yang kedua. Kita bangunlah. Itu kata ilmu solat biasa bukan boleh pakai tau. Ilmu solat biasa, rakaat pertama mana ada tahiyat. Tuan-tuan, saya mudah muslimat yang dirahmati, kita duk mengaji solat biasa maghrib ni, rakaat pertama bangun tu lah, yang kedua pun tahiyat. Hak ni kita pi imam rakaat yang kedua, dia lepas tu dia duduk tahiyat, kita baru satu, kita tahiyat juga. Kok mana? Sagi imam tahiyat akhir, kita tahiyat juga, 2 dah. Lepas tu kita tambah lagi, tahiyat lagi 3 tahiyat. Ngaji mana maghrib 3 tahiyat. Nampak? Tak boleh pakai. Jamaah lain. Nah, tu hak 3, hak 4 pun dah. Dahsyat ni. Kita datang tu imam tahiyat awal dah. Rakaat kedua tak dapat, tambah tak dapat, kedua tak dapat, imam tahiyat awal dah, kita pun Allahu Akbar, duduk tahiyat, 1 dah tahiyat. Sagi imam tahiyat akhir, kita tahiyat lagi 2 dah. Sagi imam salam, kita tambah baru rakaat kedua, tahiyat lagi 3 dah. Lepas tu solat maghrib apa 4 rakaat, ni 4 tahiyat. Tu dia tidak sama. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, tidak sama. Sebab tu ilmu hak kita mengaji solat biasa tak boleh pakai untuk solat jamaah, sebab ada benda yang akan berbeza. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, tadi ada orang tanya pun geng-geng hafiz Quran lah tuan-tuan. Nah, dia kata gini, dia solat zuhur semalam tu kemarin lah tuan-tuan. Ya, apa ustaz ni solat zuhur semalam syak. Semalam tu kemarin, sini panggil semalam kemarin. Kemarin ku masih bersamamu, gitu. Solat zuhur, dia rakaat pertama tu tahiyat dah. Mana dia tu lupa lah. Patut dia bangun terus ke rakaat yang kedua, tapi dia terus duduk tahiyat awal. Masalah ikut dia pun duduk juga. Subhanallah, apa benda. Duduk juga, lepas tu dia bangun semua ikut. Makna dia solat 3 rakaat sajalah. Hak imam solat 3 rakaat saja, sebab rakaat pertama tu dia dah duduk dah. Dia tak tahu, dia pergi salam, lepas dia pergi salam, hak belakang bangun tambah 1. La ilaha illallah. Kok mana? Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, ini kita solat jamaah, kalau tak mengaji memang tak erti pun. Sebab apa dia tambah pula? Patut dia tadi bila masa imam tu duduk, dia kena bangun.
Nah, dia duduk. Ni ilmu solat jamaah. Sebab tempat itu imam tak boleh duduk dan dia pun tak boleh duduk. Imam tahu itu diihtimal lupa, tak apa lah. Dia makmum ingat kena bangun Allahu Akbar berdiri, subhanallah. Lepas dia subhanallah, imam kerah kepala juga. Imam yang kerah kepala. Kepala dia kerah mana? Ada kepala lembut. Dia buat dek dia. Maka dia ada dua pilihan. Sama ada dia nak mufarakah dengan imam, ataupun dia menunggu sehingga bangun, sehingga imam bangun. Tapi elok mufarakah. Nah, sebab kalau dia ikut tunggu imam bangun juga, nanti rakaat kedua imam tak duduk, dia nak dah. Jadi payah. Kita payah. Bila payah, maka afdal dalam bab-bab macam ni, afdal kita niat mufarakah, kita tinggalkan dia, kita solat sendiri. Tapi dia ikut juga imam tahiyat, dia tahiyat, nanti imam bagi salam, dia pergi tambah, makna dia tahulah imam tu 3 rakaat, maka solat dia batal. Ini tak ngaji payah tuan-tuan. Tu hafal Quran tu, hak tak hafal Quran jangan. Keren tu. Jadi kena mengaji dalam kitab yang berbeza. Sebab tu dia ni kitab ni dicabut daripada kitab-kitab fiqh buat asing. Benar-benar ni ada semua dalam kitab-kitab fiqh, tapi kita nak cari payah lah. Ulama ni dia cabut buat kitab asing, kita cari satu tempat saja memudahkan. Itulah kerja ulama, memudahkan kita. Kita ni buat mudah tak nak ngaji tu kita. Dia memudahkan kita belajar dengan dia cabut daripada kitab, dia buat kitab asing ini mudah, kita nak tengok rujuk. Tapi kita pula memudahkan tak nak baca, tu payah. Jadi jangan memudahkan ngaji. Baik, solat berjamaah itu ada kalanya, kata Syekh, fardu ain. Baik, ada kalanya solat berjamaah ni hukum dia fardu ain masa mana? Seperti solat Jumaat. Solat Jumaat dia fardu ain secara berjamaah. Dia tak boleh solat seorang-seorang, tidak sah dan tak boleh buat pun. Maka solat jamaah pada solat Jumu'ah ataupun Jumu'ah lah. Jumaat tu bahasa Melayu, bahasa Arab Jumu'ah. Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati mi yaumil Jumu'ah. Tak ada imam baca mi yaumil Juma'at, ada. Silap macam. Baik, jadi solat berjamaah untuk solat Jumu'ah adalah fardu ain, tak boleh buat secara yang lain daripada jamaah. Solat seorang-seorang tidak sah. Dan jamaah dia pula kalau ikut Syafi'i sampai 40 orang ke atas lah. Kalau jamaah biasa 2 boleh lah, tapi hak Jumaat mazhab Syafi'i dia mau bilangan 40 ke atas. Dan ada kalanya fardu kifayah, seperti solat 5 waktu. Solat 5 waktu itu fardu ain, tapi berjamaah untuk solat 5 waktu itu ialah fardu kifayah dalam mazhab Syafi'i. Hanbali sahihalah, Hanbali fardu ain. Sebab tu Mekah mana ada tak solat jamaah, semua pergi solat jamaah di masjid bila azan. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati, mazhab Syafi'i disebut alal mazhabi Syafi'i kitab ni. Jadi solat berjamaah untuk solat 5 waktu itu fardu kifayah. Makna kalau kita buat, orang lain tak payah, macam tu. Jangan tukar. Bila orang lain buat, aku tak payah, tak payah tak mau. Aku buat, orang lain tak payah, akan ramailah di masjid. Kalau orang lain buat, aku tak payah, tak ada orang di masjid. Baik, kemudian dia kata, dan ada kalanya sunat berjamaah ni, ada kalanya sunat seperti solat jenazah. Solat jenazah tu hukum dia fardu kifayah, tapi berjamaah tu hukum dia sunat. Jangan salah faham lah, dia balik menimpal lah. Mengaji selama ni solat jenazah ni fardu kifayah. Tiba-tiba kitab ni sunat, ni Wahabi. Dah, solat jenazah memang fardu kifayah. Tapi solat secara berjamaah itu adalah sunat saja. Solat Jumaat wajib berjamaah, solat fardu 5 waktu fardu kifayah berjamaah. Solat jenazah tu fardu kifayah, tapi berjamaah dalam solat jenazah itu adalah sunat. Solat seorang pun boleh tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nabi wafat bukan jamaah. Nabi bila dia wafat, dimani di kafan, diletak dalam bilik dia lah. Nabi ni di mana dia mati, di situlah dia kena dikebumikan. Dia tidak boleh alih. Kita alih
Nah, Sarawak bawa balik Semenanjung. Tu pun tengok kadang tu haram kali mengubah jenazah ni, tuan-tuan. Nabi di mana dia mati, situ dikebumikan. Dia mati dalam rumah dia. Dalam rumah tu makam dia. Tak boleh ubah pergi kubur. Pakai yang belakang sebelah. Dalam tu. Nah, bila dalam tu bilik Nabi ni besar mana? Bilik Nabi besar mana? Dia noh. Kecil tu besar mana? Besar pintu. Kita bacakan Nabi sujud, solat tahajud, Nabi sujud, belaga kaki Aisyah. Kecil lah. Mana Aisyah tidak sedia solat, dia sujud tu belaga. Besar tu bilik dia. Bilik besar tu boleh solat jamaah. Geng keren ya? Tak boleh. Sahabat masuk solat seorang keluar, masuk pula seorang solat keluar, masuk seorang keluar. Dia tidak ada jamaah pada solat masa Nabi wafat. Solat seorang, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar, masuk keluar. Sebab apa? Tak boleh buat. Tempat sempit. Baik, tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, maka solat jenazah itu hukum cara berjamaah adalah sunat. Macam tu. Dan 2 hari raya sama, Aidilfitri, Aidil Adha. Solat pun hukum dia sunat, berjamaah pun sunat. Sebab itu siapa-siapa yang tak sempat solat berjamaah, solat sendirilah. Dia sampai lewat, dia balik bas akhir kali pukul 10 malam. Tak ada abah dia tempah, tak ada bas akhir malam raya pukul 10. Sampai di kampung dia pukul 10 pagi. Imam dah habis, jamaah dah balik habis ziarah kubur semua dah. Dia pun sampai. Solat di rumah dia sendirilah. Tak wajib solat berjamaah, bukan macam solat Jumaat. Solat di rumah sendiri. Lepas tu baca khutbah sendirilah. Tak payahlah dah seorang, tuan-tuan. Solat sahaja, khutbah tak. Ni pun sunat jika berjamaah, maka adalah khutbah selepas daripada solat Aidilfitri ataupun Aidil Adha. Dan ada kalanya harus seperti solat tasbih. Solat tasbih tidak sunat berjamaah. Bila kita mengaji solat-solat sunat yang disunatkan, dia nama solat sunat dah. Disunatkan berjamaah ada beberapa jenis sahaja. Yang pertama Aidilfitri, solat sunat berjamaah. Aidil Adha, sunat berjamaah. Gerhana bulan, gerhana matahari, sunat berjamaah. Solat istisqa, sunat berjamaah. Tarawih bulan Ramadan, sunat berjamaah. Witir Ramadan, sunat berjamaah. Siapa habis tarawih balik tak witir, rugi ya. Sebab witir bulan Ramadan dalam mazhab Syafi'i sunat berjamaah. Witir bulan lain tak sunat jamaah, tuan-tuan. Witir Ramadan sahaja, tu pun malam ke-16. Malam pertama tak ada lagi jamaah. Sorry tu ni tak maaf. Yang tu kunut. Malam pertama jelah ada witir. Witir tu sunat berjamaah. Bulan lain tidak disunatkan witir, bulan lain tidak dimasukkan dalam solat sunat yang sunat berjamaah. Jadi siapa-siapa habis tarawih, dia balik dengan niat dia nak solat esok witir sebab dia nak buat tahajud, lepas tu dia tutup dengan witir, tak betul lah. Kecuali esok tu dia jamaah juga tak apa. Kalau dia niat solat seorang-seorang, tahajud seorang-seorang, macam mana sunat berjamaah? Tuan-tuan, jadi solat dulu witir, esok dia balik, dia bangun solat tahajud, boleh, tak ada masalah apa-apa. Habis tahajud tak payah tutup dengan witir sebab dia ada buat witir dengan imam di masjid masa lepas tarawih. Jadi jangan balik, rugi. Sebab malam Ramadan witir kita disunatkan berjamaah. Maka itu sahajalah. Solat lain, tasbih, solat hajat, solat apa, tak sunat berjamaah. Tapi kalau kita buat secara berjamaah, dia kata harus. Tak haram, tak bid'ah, harus. Ada kalanya harus seperti solat tasbih dan sunat rawatib. Sunat rawatib boleh, tapi tidak sunat. Tidak sunat berjamaah. Kalau kita nak buat secara berjamaah, harus. Baik, bila harus apa terjadi tetapi tidak diberi pahala berjamaah? Sebab harus tak ada pahala. Kan kita mengaji wajib, kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggal dosa, wajib. Haram, buat dapat dosa, tinggal dapat pahala. Sunat, buat dapat pahala, tak buat tak dosa. Makruh, buat tak dosa, tinggal dapat pahala pula. Harus, buat ke tinggal ke tak dapat dosa, tak dapat pahala. So, solat sunat. Betul.
solat sunat yang tidak disunatkan berjamaah boleh buat harus, tapi tak dapat pahala berjamaah. Hak kata 27 ataupun 25 pahala, dapat satu lah juga. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kita jamaah ni biasa Ramadannya. Nah, kita buat tahajud berjamaah, kita buat tasbih berjamaah boleh, tapi tak dapatlah pahala jamaah, dapat pahala solat tasbih itulah, dan dapat pahala solat tahajud itu. Macam tu hukum dia, tuan-tuan. Baik. Dan ada kalanya makruh. Makruh ni seperti solat tunai. Solat kita waktu solat tunai, adaan tu tunai ya, mengikut imam yang solat qada, atau akasnya. Akas ni sebaliknya. Akas ni sebaliknya, maknanya kita qada ikut imam yang tunai. Imam tunai kita qada, ataupun kita qada imam tunai. Dua-dua ni makruh. Makruh jangan buat tuan-tuan. Nah, makruh sah, tapi kalau kita buat tak dapat pahala lah juga. Gitu. Hak ni banyak berlaku Ramadan, tarawih. Imam tarawih, dua bagi salam. Tarawih tu tunai, bukan qada. Dia solat apa dia? Pagi subuh lah. Subuh kan bangun lewat lah kamu. Banyak dah subuh nak qada, dia tak qada subuh Nah, imam sebab tarawih dua-dua, nak qada maghrib kena tambah satu. Tu tak? Nak qada isyak, nak qada asar, nak qada zuhur kena tambah dua. Hak tak kena tambah ni solat apa? Subuh Subuh Tapi masa imam sami Allahu liman hamidah tu dia nak buat kena. Imam tarawih bukan ada kunut. Ada kunut tarawih. Mazhab mana? Jangan ada kunut tarawih. Ada. Kau jumpa tarawih ada kunut. Witir ada, witir malam 16 dah. Tu witir kan tarawih. Jadi dia qada solat subuh, imam solat witir. Imam sami Allahu liman hamidah, dia pun sami Allahu liman hamidah. Subuh kena ada kunut. Nampak tak? Tak buat sujud sahwi. Nampak ada qada subuh. Imam kita nak assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dia pun Allahu akbar, sujud sahwi. Orang kata cih qada. Cara saya tidak tahu. Baik, kunut ni ada panjang ada pendek. Kunut panjangnya aja. Kunut pendek, kunut. Itu melawak tu. Kunut panjang kita baca Allahumma hdini fi man hadai wa afini fi man afait, tu kunut panjang. Kunut pendek Allahumma firli ya ghafur. Sudah. Sami Allahu liman hamidah, Allahumma firli ya ghafur. Sudah. Ikut tu imam sujud. Di Mekah pun sama. Imam sami Allah liman hamidah, dia bukan macam kunut Hanbali, tapi dia berhenti lama, dia tahu belakang dia tu Syafi'i banyak. Imam Mekah tahu, tak pergi buat Mekah, pergi ke buat umrah haji ni, bukan semua Hanbali, macam-macam mazhab. Maka dia meraihkan mazhab dia tu yang berdiri lama, lepas sami Allah liman hamidah solat subuh. Bagi ruang kita baca penuh pun boleh 10 second ada apa dia berdiri. Kalau kita baca laju, lepas Allahumma hdini fi man hadai wa afini fi man afait, lepas tu nah baru dia sujud pun dia sujud lama, dia meraihkan nak bagi sempat sujud dengan dia. Tu imam yang cerdik. Imam pun kena ada ilmu. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, dia buat gitu. Solat tarawih, imam sami Allah liman hamidah, dia pun sami Allah liman hamidah, dia tak angkat tangan, angkat dengan sunat dia pun Allahumma firli ya ghafur. Siap selesai dah kunut. Walaupun dia baca kunut, tapi tu imam tak baca. Bila tu imam tak baca, kita sunat juga sujud sahwi, tak lepas juga. Cah temelan juga. Faham? Nah, tak payah qada. Qada masalah. Qada masalah. Tarawih Nah, tak ada masalah. Boleh kita solat sunat walaupun kita ada solat qada. Nah, tapi kita sentiasa qada lah. Jangan tak qada. Ni qada tidak, pergi solat sunat tarawih. Mana boleh? Handuk qada sentiasa dah bulan Ramadan tarawih. Jalah. Tak payahlah berhenti. Boleh. Tak ada.
Baik, tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi gitu. Imam solat qada, kita solat tunai, ataupun imam solat tunai, kita qada, makruh. Makruh hukum berjamaah. Tapi kalau dia solat sunat, kita solat fardu tak apa. Nah, imam solat sunat tarawih lah, kita lewat, isyak tak solat lagi, maka imam tarawih, kita isyak, kita fardu, dia sunat, tak apa tu. Nah, hak ni qada dengan tunai. Imam qada, kita tunai, ataupun kita qada imam tunai, yang tu berjamaah, nama dia makruh. Baik, dan ada kalanya ditegah tidak sah. Ni dalam mukadimah baru ni. Nah, dan ada kalanya ditegah, mana tak boleh, haram kita buat jamaah, bukan sekadar haram, tidak sah. Haram, berdosa dan tidak sah. Jamaah macam mana? Seperti dua solat yang berlainan peraturannya, seperti solat fardu mengikut orang solat jenazah. Ini tak boleh. Sebab solat itu memang tidak berbeza sangat. Solat jenazah tidak ada rukuk, tidak ada sujud, tidak ada tahiyat dan sebagainya. Dia cuma ada qiyam dan 4 kali takbir saja. Kita nak solat fardu ikut dia macam mana? Nah, memang tak boleh. Hukum dia haram, berdosa dan tidak sah. Habis di situ tentang solat berjamaah, yang mana kata sunat, yang mana kata harus, yang mana kata makruh, yang mana fardu ain dan yang mana fardu kifayah. Dia dah tulis dalam muqaddimah dia. Baik, dan tingkatan fadilat dalam mengerjakan solat berjamaah ialah di dalam solat Jumaat. Solat berjamaah yang paling tinggi fadilat dia solat Jumaat, sebab dia wajib. Maka yang wajib lebih dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang sunat. Nah, maka tingkat fadilat solat Jumaat berjamaah itu lebih tinggi. Baik, selepas solat Jumaat, kemudian solat berjamaah subuh. Jamaah subuh tu pula dia nombor 2 selepas solat Jumaat. Sebab apa? Sebab orang jarang mari. Bila jarang mari, dia fadilat dia besar tuan-tuan. Nah, solat yang jarang-jarang orang tak banyak. Sebab tu orang kata kalau subuh boleh sama dengan Jumaat, Yahudi tak boleh menangnya. Umat Islam ni kalau subuh, solat jamaah subuh dia sama banyak dengan solat Jumaat, Yahudi tak boleh menang. Masalah kita hari ni subuh tu lah yang payah. Kerja pula subuh lewat pula, awal boleh tahan lagi, subuh lewat pula jadi payah. Jadi subuh tu diberi fadilat yang kedua tinggi, berjamaah subuh itu apabila kita solat berjamaah. Subuh tu subuh pagi Jumaat dulu. Sebab dia berkaitan dengan Jumaat. Tadi solat jamaah Jumaat, yang ni subuh pagi Jumaat. Berjamaah subuh pada hari-hari lain. Nah, Jumaat yang pertama, kemudian subuh Jumaat yang kedua, kemudian subuh hari yang bukan Jumaat, nombor 3. Dia pergi subuh sebab orang tak ramai. Kemudian berjamaah isyak duduk nombor 4 lah sini. 4. Sebab apa? Isyak pun tak ramai. Lepas maghrib cabut lah. Cak alik but cabut tu lah. Tak lah cak alik bawah cabut. Cak alik but tak tu. Lepas Assalamualaikum cabut pergi mana? Nasi Arab. Makan lah. Entah mari dah isi jemaah isyak, balik rumah tu dah. Nah, maka isyak di antara solat yang payah juga orang buat, kecuali kita hak dengar kuliah lah. Mesti dia solat jemaah isyak bersama-sama dengan maghrib. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, maka isyak selepas subuh. sebab orang tak ramai juga isyak ni. Dia cabut lepas jemaah lagi, lepas maghrib. Baik, kemudian asar juga tak ramai, berebut dengan kerja, berebut nak pergi main bola, nak pergi futsal, maka jamaah asar kurang. Maka bila kurang, pahala besar. Bila payah nak buat, pahala besar. Mudah buat, dia sedikit kurang. Macam tu kaedah agamanya. Sebab tu yang 7 golongan hak dapat payung ataupun naungan di padang mahsyar, semua payah.
pemimpin yang adil, pemuda yang dididik untuk taat kepada Allah, mana ada. Orang tua ada, pemuda payah. Kemudian manusia lelaki yang hati dia terikat dengan masjid, pergi masjid, balik ingat masjid, pergi masjid, payah. Nah, lelaki yang bersedekah, tangan kanan bersedekah, tangan kiri tak tahu, sedekah secara rahsia, payah. Biasa nak bagi orang nampak sebab banyak, sikit tak apa, tak nampak pun. Ni 100,000 takkan tak nampak, rugi. Tuan-tuan, terima muslimat yang dirahmati sekalian. Kemudian lelaki yang bila diajak oleh perempuan yang ada pangkat, yang comel, yang loteng, dia lari, tak nak buat maksiat. Ada aja. Ada, hang. Payahlah nak jumpa. Dah lah comel, pangkat pula pakai kereta besar pula, takkan nak lari, jalan. Ni tujuh ni semua payah. Nak payah. Bila payah tu dapat payung, payah nak dapat. Boleh. Ni pertama ni, solat payah orang datang, dia bagi fazlat jamaah tu lebih. Tengok akhir kali apa dia. Kemudian berjamaah maghrib paling mudah ni. Maghrib mudah, penuh maghrib ni. Nah, nak banding dengan solat lain, maghrib lah yang paling banyak, maka maghrib lah kali segi fadilat kurang. Gitu. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dan solat berjamaah di dalam menunaikan solat fardu yang 5 itu berdasarkan kepada hadis sahih Bukhari dan juga Imam Muslim, iaitu salatul jamaah, bukan solata tu, salatul jamaah afdalu min salatil fazzi bi 27 darajatan. Nombor 1 kat bawah riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kena sebut anhuma, jangan kata anhu, sebab dia dengan bapak dia dua-dua Islam. Abdullah anak Umar Al-Khattab, Umar Al-Khattab dua-dua Islam, maka radhiyallahu anhuma, Allah redha kedua-duanya, dua anak beranak. Tapi kalau Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebab bapak dia tidak Islam, dia saja Islam, maka kata anhu saja, tak boleh kata anhuma. Ni nak sebut anhu anhuma kena mengaji juga. Sebab dia tulis RA ya. Kita tak sebut anhu anhuma atas ilmu kita, tuan-tuan. Kalau dia tulis siap-siap anhuma tak apalah, mudah baca. Ni R titik A titik. Nak baca kena ra. Ra lagi tak tu. Radhiyallahu anhuma. Artinya solat berjamaah melebihi fadilat solat seorang diri sebanyak 27 darjat ataupun 27 kali ganda. Hadis lain 25 bi 25 darjah, 25. Ada hadis 27, ada hadis 25. Jadi tak samalah. Kita tak sama. Dia ada kelebihan, ada lebih dan ada kurang. Mungkin yang solat sempurna dia dapat 27, yang solat kurang sempurna dapat 25. Jadi bila kita solat jamaah, bukan pahala kita dapat sama, khusyuk kita tak sama, cara kita solat, ilmu tentang solat tak sama, takkan pahala nak bagi sama. Jadi tidak sama dalam pahala. Dan berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yakni anhu, bapak dia kafir, solat berjamaah itu melebihi fadilat solat seorang diri sebanyak 25 darjah. Tadi 27 hadis Ibnu Umar, hadis 25 hadis Abu Hurairah, dua-dua ni sahih. Baik, patut diingatkan di dalam mengerjakan solat berjamaah ini dengan secara betul supaya mendapat pahala dengan sempurnanya. Nak dapat 27 tu kena betul lah solat. Maka sayugialah, maka sepatutnya lah setiap imam dan makmum mematuhi syarat-syarat dan peraturan yang diwajibkan ke atas mereka masing-masing. Dan di dalam kitab Qaulul Tam ini, karangan Ibnul Imad ini, ada memberi panduan-panduan dan menunjukkan peraturan-peraturan menjadi beberapa masalah dan kemuskilan yang rumit-rumit yang timbul dari peraturan-peraturan menjadi imam dan makmum. Lebih lagi masalah muwafiq dan masbuk. Itu masalah yang agak rumit. Dan kitab tersebut mengandungi hampir semua peraturan-peraturan menjadi imam dan makmum dan masalah-masalah muwafiq dan masbuk. Baik, sebab tu dia kata al-qaulu at-tamu. Al-qaulu ialah qaul, pendapat.
Al-qaul ni dalam fiqh ni pendapat. Kata qil itu juga pendapat yang kecil-kecil, tuan-tuan muslimin dan muslimat sekalian. Jadi al-qaul ni pendapat atam yang sempurna ataupun muktamad. Dia ada pendapat muktamad dan ada pendapat yang tidak muktamad. Kita berpegang dengan pendapat muktamad ataupun pendapat yang sempurna lebih baik, tanpa kita menidakkan pendapat yang tidak muktamad. Dia nak pakai pendapat tidak muktamad, terpulang dia lah. Tapi kita kalau boleh nak pakai pendapat muktamad. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, contoh orang lelaki aurat dia antara pusat dan lutut. Tapi bila dia berpakaian pendapat yang muktamad, kaul yang muktamad, maknanya hak-hak yang kita pegang, hak afdal kita pegang, walaupun boleh pakai pendapat lain, tapi pendapat yang afdal kita pegang ialah seluruh tubuh kecuali muka dan dua tangan hingga pergelangan tangan. Mana lelaki pun pakai baju tangan panjang sentiasa, jangan biasakan diri pakai t-shirt. Dalam rumah tak apalah, di luar rumah kita pakai baju sempurna. Ni pendapat muktamad. Bukan tak boleh pakai baju t-shirt, tapi itu tidak muktamad. Mana pendapat yang kita nak pegang, kalau boleh pegang yang muktamad. Yang muktamad ni yang kukuh, muktamad ni kukuh. Kalau naik pokok, pernah naik pokok tak? Pokok apa? Durian. Kita naik pokok, kita silat gayung. Gayung tu gayung, bukan gayung tu, bergayung di dahan yang rapuh, jeng, pegang-pegang perok jatuh. Saya pernah jatuh pokok dulu, jatuh kepala dulu, pensang tu, depa usung balik semua ya, jadi cerdik tu, jatuh kepala dulu. Sebelum tu otak beku, jatuh pada dulu, cerdik tu. Tu asal usul aku cerdik tak cerdik. Tajam lawakan. Tuan-tuan tapi dah muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kalau pegang dahan rapuh jatuh, nak pegang biar dahan yang kuat. Muktamad ni kuat, yang tidak muktamad dia rapuh. Jadi pegang muktamad. Lelaki pakai baju yang panjang, jangan biasakan diri pakai baju pendek. Itu kita muktamad. Contoh lagi puasa sunat. Puasa sunat. Puasa Ramadan tak apalah, kita kena niat tu bila masuk waktu maghrib boleh niat dah, paling-paling lewat azan subuh, sebelum masuk subuh, sebelum terbit fajar shadiq. Tapi kalau puasa sunat, kita tak wajib pun niat malam. Kita boleh niat sebelum zuhur. Sebelum zuhur boleh niat. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi itulah pendapat yang muktamad. Mana selagi kita belum masuk waktu zuhur, kalau kita nak puasa, kita boleh niat aku berpuasa sunat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, boleh puasa dah. Itu pendapat muktamad. Ada pendapat lain pendapat tidak muktamad. Tidak muktamad contoh dia kata boleh niat lagi walaupun selepas zuhur. Selepas zuhur boleh lagi, tapi tidak muktamad. Tak payah peganglah pendapat tu. Kita pegang hak kuat sebelum zuhur. Ada pendapat lain lagi walaupun kita dah makan. Lepas subuh tu kita dah makan dah, tapi sebelum masuk zuhur lagi kita boleh niat puasa. Waktu sedap sikit. Tapi dia tidak muktamad pendapat tu. Hak muktamad, lepas subuh kita tak makan lagi dan sebelum zuhur kita boleh niat puasa sunat. Tu pendapat muktamad. Nak bagi faham yang mana muktamad, yang mana tidak muktamad. Maknanya ada lagi pendapat lain di pendapat kita ni, mungkin ada pendapat lain, tapi dia tidak muktamad. Hak dia bawa ni al-qaulut tam, pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Itu maksud dia. Mana pendapat lain tu rapuh, tidak kuat, inilah pendapat yang kuat yang dia bawa. Itu maksud al-qaulut tam, nama kitab tu. Fi ma'rifati ahkami al-ma'mum wal imam. Baik, kerana keperluan saya sendiri, kata Syekh Zakaria, kerana keperluan saya sendiri, sebab itu dia catat, dia terjemahkan buku Al-Qaulut Tam. Dan saudara-saudari, saya memberanikan untuk menterjemahkan isi kandungan kitab tersebut, mana-mana masalah yang dipandang perlu bagi diri saya dan masyarakat kita. Dia kata dia memberanikan diri sahaja untuk menterjemah. Sebab apa? Sebab bukan semua masalah di dalamnya, walaupun saya ini bukan ahli dalam bidang ini. Ini satu tawaduk daripada dia lah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, tawaduk ulama. Memang kalau nak tengok ijazah dia, bukan bidang dia. Dia usuluddin. Usuluddin ditulis kitab fiqh buat apa? Kalau kita nak kira gitu, bukan bidang dia. Dia kata
beranikan diri untuk menterjemah kitab ini, walaupun bukan bidang dia, dia ambil usuluddin, tiba-tiba pergi terjemah kitab fiqh. Tak ada masalah pun sebenarnya, tapi tawaduk daripada dia. Kalau orang kata, apa syekh ni, dia bukan fiqh, dia bukan syariat, dia bukan syariah, ngaji dulu usuluddin. Takut orang kata gitu, maka dia pintah awal lagi. Dia tak memberanikan diri, tapi dia alim dalam ilmu fiqh. Dia mengaji ni tuan-tuan, ijazah ya. Hak ni ijazah apa? Yang ni usuluddin, yang ni syariah, yang ni lughah, yang ni. Masa mengaji ijazah, habis ijazah tu dia akan mengaji semua lah agama ni. Sama ada usuluddin ke syariah ke, dia akan mengaji semua. Hak peringkat ijazah sahaja dipisah-pisahkan. Bila dia dapat ijazah, dia kena mengaji semua ilmu kalau dia nak jadi ulama. Macam tu. Baik tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian. Dan membuatkan saya berani dalam hal ini kerana saya yakin ada di belakang saya para alim ulama yang ikhlas lagi jujur, yang sanggup membetulkannya jika didapati salah dan silap dari susunan, terjemahan, huraian, bahasa dan lain-lainnya. Wal kamalu, dia tulis Melayu jangan keren. Wal kamatu lillahi wahdah. Kesempurnaan itu milik Allah sahaja. Dan saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ditamatkan terjemahan ini sampai habis semua masalah-masalah yang penting yang kerap berlaku dalam masyarakat kita di Malaysia, dan semoga terjemahan ini berguna bagi saya dan umum manfaatnya seperti mana asalnya, dan semoga terjemahan ini diterima sebagai usaha mencapai keredaannya Allah Subhanahu wa taala. Salam hormat dari saya, Haji Zakaria bin Haji Ahmad Wan Besar, ahli jawatan kuasa fatwa dari Kedah Darul Aman. Alamat rumah pun dia bagi, nombor 129 di Taman Darul Aman, Jalan Stadium 0500 Alustar, Kedah Darul Aman. Nombor telefon, nak telefon siapa ni? Ni masa dulu dia dah meninggal dah, telefon jawab dalam kubur. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, lepas traffic light ke apa dia push laju, lepas belah nun ke belah ni, belah ke IPK, lepas IPK ke stadium mah. Itulah kawasan rumah dia. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, habis cukup segala mukadimah malam ni. Nanti kita akan sambung seterusnya lah, kita akan mula masuk. Jadi malam ni saya cuba akan jawab soalan dalam paling lewat pun 10 minit.